Assalamualaikum and selamat tengah hari. Tadi cikgu dah buat dah video sebenarnya. Lepas tu dengar suara ting-ting sakit telinga cikgu dengar. Cikgu kena record balik lah. Okey. Ni adalah tadi cikgu kata nak ajak tentang kita nak create litar pada Tinkercad. Okey. Sebelum awak nak create litar tu, awak kena pastikan awak sign up atau create account dengan Tinkercad dulu. Menggunakan email awak sendiri atau email MOE. Okey. Awak tengok kat sini ni adalah contoh litar siri yang mudah yang mana menggunakan bateri perintang 1K dan LED. Okey. Alright. Sekarang ni kita akan pergi ke Tinkercad. Awak hanya klik pada link yang cikgu bagi tu. Okey, ni sebenarnya cikgu dah buat tadi. So, cikgu kena pergi balik lah. Dekat main. Okey, main page. Cikgu harap semua dah install. Kalau siapa belum install pula, semua dah sign up atau create account. Kalau belum, kalau tak boleh, beritahu cikgu. Nanti cikgu ajak. Okey? Alright, okey. Sekarang ni, awak boleh tengok kat sini Okey, awak boleh tengok dekat sini, dekat layout awak. Awak nampak apa? Awak nampak tulis 3D design, circuit, code blocks, lesson. Okey. Alright. So, awak kena buat apa? Untuk melukis litar yang bentuk macam-macam cikgu buat ni, awak hanya ambil apa? Awak hanya ambil dekat circuit ataupun panggil litar. Okey, awak tekan create new circuit. Alright, bila awak create, akan keluarlah another window yang mempunyai beberapa litar. Saya tunggu dulu. Alright, okey. Okey, sebelum awak buka, boleh buka Tinkercad ataupun sikit macam litar macam cikgu punya ni, awak kena pastikan awak create dulu tau litar. Litar. Awak kena create dulu account awak dengan Tinkercad ni. Okey? Menggunakan email awak ataupun email MOE yang ada huruf M kat depan tu. Okey. Lepas awak dah create account dengan Tinkercad ni, barulah boleh awak guna. Sebab apa? Awak kena sign in masuk. Alright. Okay, bila awak sign in masuk, awak akan jumpa macam tadilah yang cikgu tunjuk layout. Bila awak dah sign in masuk, dia akan automatic keluar macam ni. Okay. Memang bila keluar macam ni, awak akan tahu benda ni awak jadi blur kan. Jangan risau, cikgu akan guide awak satu-satu. Okay. So, awak akan tekan apa? Awak akan tekan layout yang tulis circuits ni. Okay, 3D design ni lebih kepada untuk building lah. Code block ni lebih kepada untuk buat PLC. Okay. Okay, circuits ni awak tekan sini. Lepas tu awak tekan apa? Create new circuit. Okay, bila awak dah create, dia akan automatic keluar dekat mana? Dekat layout yang kita select tadi. Okey ni cikgu. Okey. Okey, kalau awak perasan awak tengok balik litar yang cikgu ni. Yang cikgu dah ada hantar dekat group awak. Okey, dekat sini kita hanya menggunakan 3 komponen saja, iaitu bateri, perintang dan LED. Okey. So dekat sini apa jadi? Alright. Okey, so dekat sini kita akan menggunakan 3 perintang saja. Okey. 3 perintang, 3 komponen saja. Okey, sekarang ni kita akan pergi balik kepada kita punya Tinkercad.
Okey, maaf dia ada gangguan sikit. Okey, dengan Tinkercad ni dia adalah satu, bagi cikgu lah, satu platform yang sangat menarik. Sebab apa? Sebab kita boleh gunakan handphone sahaja pun boleh, handphone kita ni. Okey. Guna handphone kita ni pun kita boleh buat. Alright. Lepas tu orang kata tak ada masalah pun. Takkan ada beberapa rungutan ke cakap tak boleh nak create lah Lita cikgu. Tak ada komputer, tak ada PC. Tapi awak boleh create yang ni menggunakan telefon saja. Okay. Okay, Tinkercad ni adalah satu platform ataupun simulation yang yang lebih actual lah. Maksudnya student boleh nampak secara real komponen tu tanpa menyentuh lah. Kalau nak real betul awak kena datang lah ke KB kan. Okay. So sekarang kita ambil yang untuk create Lita ni kita hanya menggunakan breadboard. Okay, kita hanya ambil breadboard yang kecil saja. Sebab Lita ni agak mudah, awak hanya klik saja. Maaf Okey, untuk buka Tinkercad ni awak hanya type saja Tinkercad. So automatic dia akan keluar web page ni. Kalau kata awak terlupa lah, takkan awak nak scroll balik dekat group kan. Okey, dekat Tinkercad ni awak hanya tekan login. Kalau kata awak klik, automatic dia akan login atau sign in. Awak tak payahlah sign in banyak kali. Dia akan automatic login dekat awak. Okey, dia akan terus buka akaun awak. Okey, saya tunggu Sorry lah lambat sikit. Okey, awak nampak? Okey, automatic nampak. Nama cikgu tertera dekat page ni. Okey. Kalau awak tengok kat sini, cikgu cerita balik, layout ni ada 3 lah. 3D design, circuit, code, blocks and lessons. Okey, lesson untuk kita belajar lah cara untuk menggunakan Tinkercad ni. Okey. So, cikgu akan ajak benda yang simple je dulu. Kita hanya klik dekat circuit ni, litar. Awak akan buat apa? Awak akan create. Okey, yang ni kenapa banyak? Okey, ni adalah litar-litar yang telah cikgu guna ataupun buat. Okey, kita create new circuit kat sini. Okey. Tinkercad ni dia depends pada kita punya internet lah. Kalau laju. Kalau slow tu kita tunggu je lah. Kan? Alright. Okey, awak nampak dekat sini Dekat sini ada senarai komponen-komponen yang kita boleh select. Okey, yang basic ni standard lah. Kalau all ni termasuk apa? Termasuk IC. Okey, IC ataupun orang kata integrated sikit lah. Chip orang panggil. Sebab apa? Untuk awak punya tugasan nanti, awak akan menggunakan timer. IC timer dan juga IC 4017. Okey. Dekat sini contoh cikgu hanya tunjuk contoh dulu untuk awak cari komponen yang bukan basic. Awak hanya klik dekat search ni, awak type saja 5 ataupun awak type saja timer. Okey, dia akan automatic keluar, nampak integrated sikit. Dia akan terus keluar timer ataupun dual timer. Okey, yang kita hanya guna adalah timer 555 lah, 8 kaki saja. Okey, yang kedua kita hanya klik saja, klik dan kita drag keluar. Klik, drag keluar. Okey, untuk IC yang 4017 itu adalah orang kata IC untuk decoder lah, counter, untuk counter pergerakan LED tu. Okey, so awak hanya klik kat sini sebab ikutkan dekat sini adalah 16 kaki. Alright. Okey, sekarang ni kita berbalik kepada kita punya pelajaran.
Okey, untuk kita punya pelajaran, okey dekat sini awak nampak ada beberapa pelbagai komponen dekat sini. Okey, komponen yang kita guna untuk kita punya tugasan ni ataupun latihan ni adalah bateri, perintang 1K dan juga LED. Okey. So kita hanya first kita akan bawa keluar apa? Kita hanya bawa keluar dulu breadboard. Okey, kita klik dan kita tarik keluar. Okay. Okey, kita hanya select yang kita nak tarik keluar. Okey, dia akan keluar breadboard macam ni. Okey, kita pakai breadboard yang kecil saja. Okey. Banyaknya, subhanallah. Okey. Kita akan rename dulu breadboard ni. Okey, dia akan automatic keluar sini. Kita akan nak rename boleh, tak mau rename pun tak apa. Boleh project. Okey, kita namakan project 1. Okey, nama project 1. Alright. Okey, so dekat sini macam awak tengok dekat litan yang cikgu ada bagi dekat group awak. Okay, dalam group awak tu dia akan ada tulis bateri, perintang dan LED. Okey, sekarang ni kita carikan dulu bateri. Kita nak type boleh tapi disebabkan cikgu punya line agak lambat. So bagi cikgu better cikgu cari macam ni lah senang. Okey, bateri. Bateri ni under power. Okey, kita klik dia. Kita tarik dia. Alright. Kau nampak? So ni kita akan namakan V in. Voltan masukkan. Okey. Lepas tu kita cari apa? Perintang. Alright. Kita hanya klik dan drag keluar. Alright. Okey. Dan last sekali adalah LED. Okey. Kita klik dan drag keluar. Okey. Klik dan drag keluar. Alright. So dekat sini kita tengok kat sini ni memang ada nilai. Okey, kalau katalah kita nak pakai nilai 330 ohm. Okey, awak tengok automatik warna di badan perintah ni akan berubah. Okey. Tapi untuk kita punya litan yang kita pakai adalah 1 kilo ohm. Alright. So kita akan tukar jadi 1 kilo ohm. Okey, pastikan jangan awak tulis 1K tak. 1K ohm tak boleh. Bila saja 1K ohm dia tak akan berlaku, dia akan menyebabkan perintang kita, LED kita akan rosak. So, boleh tekan 1, kita akan pilih 1K ohm. Alright. So, nampak dia automatic keluar. Okey, untuk LED pun kita boleh tukar L1, nama L1. Dan color ni kita boleh pilih. Nak hijau ke, nak kuning ke, orange ke, blue ke. Okey, kalau cikgu minat blue, cikgu akan pilih blue. Okey. So, sekarang kita movekan dulu kita punya komponen. Okey, sekarang ni kita akan kena pasti dulu komponen kita. Okey, awak tengok kat sini. Okey, ini adalah LED. Awak kena pastikan yang mana kaki anode, yang mana kaki cathode. Okey, dekat sini dia terbalik. Anode di sini, anode belah kanan awak. Bila awak tengoklah. Okay. Anode belah kanan dan cathode belah kiri. So, anode maksudnya positif. Cathode adalah negatif. Okey, untuk perintang juga, awak nampak dia akan tulis terminal 1 dan ini adalah terminal 2. Okey, selalunya terminal 2 adalah bahagian yang ada gold tu. Gold ke silver ke, okey. Ni kita adakan apa?
Okey, untuk sambungan, kita tengok balik ke litar kita, litar skematik kita. Bateri kaki 1 akan sambung ke kaki 1 arah 1 dan kaki 2 perintah akan bersambung dengan LED positif, iaitu kathod lah. Okey. Dan negatif cathode, anode. Okey. Positif kaki 2 perintang akan sambung ke anode LED. Okey. So cathode LED akan bersambung dengan negatif bateri. Okey, so sekarang ni kita buat sambungan. Okey. Mungkin breadboard awak dah tahu kan, dia punya laluan arus rencana. Tak apa, cikgu cerita juga. Okey, awak tengok kat breadboard ni, awak tengok bila awak select sini, dia automatik akan keluar ada connection di setiap lubang-lubang ni. Untuk satu row ni lah. Okey, ni adalah second row. Alright. Okey, awak kalau perasan dia ada negatif dan positif. Kalau kata awak menggunakan actual, awak pastikan awak buat dengan awak meletakkan power tu dalam keadaan yang betul lah. Okey. Untuk meletakkan komponen, awak nampak? Okey, dia setiap jalur ni satu ni lah ada connection. So jalur pertama dengan kedua tak akan bersambung lah. Sama juga untuk connection yang bawah ni. Kalau kita nak sambung atas dengan bawah ni, awak hanya buat sambungan. Okey, awak klik saja. Klik ni menunjukkan kita punya wired akan bersambung. Okey. Okay, nak delete kita tekan delete lah dekat keyboard kita. Alright. So sekarang ni kita akan buat sambungan positif dan negatif dulu di bahagian ni. Okey. Awaknya letak je. Kalau awak perasan, dekat bateri dah tunjuk siap-siap. Merah itulah positif dan hitam adalah negatif. Kalau awak tak pasti, awak hanya cursor awak ni hanya bawa ke hujung probe. Dia akan tunjuk positif dan negatif. Okey. Lepas tu, kita akan buat apa? Awak tengok bateri positif akan sambung dengan perintang kaki 1. So dekat sini perintang kaki 1, terminal 1. Okey. Sekarang ni macam mana nak ubah kedudukan dia? Kita hanya tekan di sini. Rotate. So awak rotate lah. Alright. Okey, ni dah straight. Kita rotate. Okey, kita letak sini. Letak je dalam mana yang awak letak pun. Okey, untuk kaki ni. Untuk kaki LED. So, perintang kaki 2 akan sambung LED anode. Awak jangan salah pula. So anode adalah bahagian kanan awak. So, awak tarik ni. Awak pergi ke. Kalau nak mudah, awak rotate siap-siap. Okey. So, yang anode sini akan bersambung dengan kaki kedua perintang. Nampak? So, terminal kedua akan sambung dengan anode. So, sekarang ni kaki 1 atau terminal 1 ni akan bersambung dengan positif. Nampak? Power positif. Okey, yang wire ni awak nampak hijau, awak boleh ubah. Dekat sini nampak? Ada hitam, merah. Tapi standard kita pakai hitam dan merah. Okey, so untuk power positif kita akan pakai warna merah. So kita hanya klik warna merah lah. Okey, untuk untuk kaki kathod yang akan ke negatif, kita akan menggunakan wire yang berwarna hitam. So kita klik je warna hitam. Kita klik ke kaki kathod tu dah bersambung ke sini. Alright, okey, yang ni kita ubah warna merah. Okey, nampak? Merah dan hitam. Okey. Sekarang ni awak rasa-rasalah. Awak punya litar ni berfungsi ke tak? Kalau secara real, awak akan terus apa? Awak akan terus on lah. Betul? Sebab bateri direct terus. Okey. Kalau secara teknik yang betul, awak kena check dulu dia punya sambungan. Sambungan pada positif. Maksudnya tak ada dia orang kata short lah. Mungkin anode ni tersambung ke positif sini.
Kita tak tahu. Okey. Kalau kata secara betul, awak memang kena ambil multimeter check. Okey, tapi yang ni adalah simulation. Kita boleh buat apa? Kita boleh check sama ada kita punya LED menyala atau tak. Lagi apa? Okay, awak perasan tak dekat atas dia punya bar kat atas, dia tulis start simulation. Awak tekan klik saja. And then automatic LED ni akan menyala. Okey, dekat sini maksudnya dia berfungsi dengan baik lah. Okey, let's say, okay, kita stop dulu. Okay, kalau kata kita nak ubah ni, perintang ni, kita kena stop dulu simulation. Okey, let's say, katakan LED ni kita ubah jadi 1 ohm. Awak tengok apa jadi. 1 ohm Awak tekan start simulation. Awak perasan tak? Okey, dekat LED ni dia macam orang kata blow ataupun spark lah. Sebab apa? Sebab perintang ni dia tak menampung, dia tak menyekat pun had. Dia terus, mungkin had terlalu tinggi. So bila had terlalu tinggi, dia akan jadi apa? Awak tengok dia akan tulis dekat bawah tu, current through the LED is 808 milliampere. Why absolute maximum is 20 million ampere. Okay, so maksudnya apa? Maksudnya sekarang ni, current yang melalui LED ni terlalu tinggi, iaitu 808. Tapi nilai yang sepatutnya yang boleh dilalui untuk LED tanpa merosakkannya adalah hanya 20 milliampere. So, apa perlu kita buat? Kita stop dulu simulation. Kita hanya menukar nilai pada perintang ni. Okey, tadi kita pakai apa? 1 kilo ohm. So, kita hanya klik 1 kilo ohm. Alright. So, kita akan tekan start simulation. Okey, awak nampak? Terus menyala. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi, sekiranya awak pakai perintang yang agak tinggi, apa jadi kat LED awak? LED awak akan jadi malap. Malap tu ada guna lah. Tak payah pakai LED, tak apa. Okey, so kalau awak nak tahu yang actual punya LED yang sesuai, selalunya lingkungan 330 hingga 1K lah. Yang tu dia orang kata elok lah. Alright. So, sekarang ni kita dah check, kita dah start simulation yang menyala dengan elok. Okey, kalau ikutkan litar ni berfungsi dengan baik. Okey, untuk awak punya tugasan. Okey, cikgu ingatkan untuk awak tugasan, awak akan create litar skematik yang cikgu dah bagi dekat dalam tugasan tu. Awak akan create ke actual macam ni. Dan awak kena buat apa? Awak perlu screenshot apa yang awak dah buat. Okey, caranya awak pergi dekat search ni. Awak tekan snipping. Okey, snipping tool. Okey, snipping tool ni untuk kita cut lah. Untuk kita buat print screen. Alright, so cara macam mana? Kita type snipping cut. Snipping tool. Okay, kita klik sini. So, apa kita buat? Kita ambil new. Kita dah keluar new tu. Kita select. Hilang pula. Alright. Okay, kita dah drag dia. Besar sikit. Okay, cara dia macam mana? Awak ambil ni. Snipping ni, awak tekan new. Okay, bila dah keluar gambar blur ni, awak select ni. Okay, awak nampak automatic gambar ni akan di copy. Okay, caranya apa? Awak copy ni. Awak copy gambar ni. Dan awak pastekan pada awak punya report. Macam cukup. Sebab apa? Nanti cikgu akan check sambungan melalui breadboard ni. Okay. Tapi untuk buat awak punya litar running light tu, awak guna breadboard yang besar sikit lah. Nampak ni. Yang cikgu pakai yang small. Awak pandai pakai yang breadboard yang besar ni. Okay. So, cikgu rasa awak akan faham
Awak try dulu buat latihan. Sebab apa? Nanti untuk minggu depan, cikgu akan suruh awak lukis litar dan membuat pengukuran. Pengukuran pada setiap litar ni. Pengukuran pada setiap komponen ni. Okey, untuk pengukuran kita akan ada kat sini apa? Nampak? Ada instrumen nampak? Multimeter ada, power supply ada, function gen ada, oscilloscope ada. Tapi kita hanya menggunakan multimeter saja dulu. Okey. Kita hanya buat keluarkan dia. Okey, sebagai contoh. Okey. Sebelum tu cikgu cerita dulu Okey. Untuk kita mengukur rasa cikgu stop dulu kot. Nanti cikgu akan buat video yang akan datang. Kita stop dulu.